السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat daripada Allah. Pada kuliah kita yang lepas, dalam bab ayat-ayat larangan dalam Al-Quran, kita telah sebut larangan berbual-bual selepas makan jamuan di rumah orang. Bila tuan dia ajak makan, kita jangan berbual terlalu lama selepas daripada kita makan, kerana ada larangan di situ. Tetapi saya telah sebut di peringkat awal lagi kita mengaji bahawa ada larangan yang diharamkan hukumnya, ada larangan yang dimakruhkan. Nak tahu di antara larangan itu haram dan makruh, kita tengok cara Allah Ta'ala larang dan cara sahabat dan juga cara Nabi sebut berkenaan dengan larangan tersebut. Ada yang berbentuk makruh, ada yang berbentuk haram. Itu semua berdasar kepada ijtihad yang dibuat oleh alim ulama dalam mazhab bagi mengindahkan lagi Islam itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, supaya nampak keterbukaan di dalam bab hukum ini. Ayat yang kita nak baca malam ni itu larangan memanggil manusia dengan panggilan yang buruk ataupun menggelarkan dia dengan gelaran yang tidak baik. Larangan ini adalah larangan yang haram. Larangan ini adalah larangan yang haram berdasar kepada beberapa hadis Nabi SAW yang menyokong perkara ini. Baik, kita tengok. Allah Ta'ala sebut ayat ini di dalam suratul Hujurat, ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Baik. Ini adalah undang-undang yang kelima dalam surah Al-Hujurat ni. Al-Hujurat ni dia ada 5 undang-undang semua. Kita telah baca sebelum daripada ni juga daripada surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang keempat. Kita baca juga sebelum ni ayat yang keempat juga lah suratul Hujurat yang berupa larangan. Dan ini juga suratul Hujurat itu tidak boleh merendahkan orang lain dan tidak boleh sama sekali melakukan perkara tersebut yang boleh membawa kepada pecah belah. Islam tidak suka umatnya merendah-rendahkan orang lain, kerana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW menerusi firman Allah Ta'ala ini. Kita tengok penafsiran dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah nasihat dan arahan Allah kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Apabila sebut sahaja ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bermakna orang beriman dia kena dengar. Dia kena dengar apa yang hendak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk arahan ataupun larangan ataupun sebagainya, ataupun perkara-perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Apabila ada sahaja ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman kena ambil perhatian. Bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, bermakna orang yang rasa diri dia manusia, dia kena dengar. Kecuali dia rasa diri dia lembu ataupun kambing, tak tahulah. Tapi kalau rasa manusia, dia kena dengar betul-betul, kerana itu merupakan ayat Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Larangannya la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sekumpulan orang lelaki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Jangan kamu merendahkan kumpulan yang lain. Allah Ta'ala gunakan kumpulan, tidak individu. Allah Ta'ala tak kata jangan kamu merendahkan orang lain, tapi Allah Ta'ala jangan kamu merendahkan kumpulan dengan kumpulan yang lain. Kerana perangai manusia ni, kalau dia nak bercakap hak orang, dia duduk ramai-ramai. Paling ramai 2 orang, paling sikit 2 orang, paling ramai lagi lah. Kalau bercakap seorang, orang tak panggil bercakap hal orang, orang panggil gila. Kalau kita duduk bercakap seorang-seorang, cakap seorang ni orang pun tak ambil hal dia. Dan kalau dia pergi di kedai pun, air dia pun orang tak free, orang tak ambil duit. Sebab apa? Sebab dia bercakap seorang. Mungkin dia ada spark mana-mana kepala dia tu menyebabkan dia bercakap seorang. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan la yaskhar, jangan kamu kumpulan itu mencaci kumpulan yang lain. Itu yang pertama. Yaskhar ataupun takhsir, la yaskhar disebut sebagai taskhir. Taskhir ni merendahkan orang dengan bermacam-macam cara. Merendahkan orang dengan bermacam-macam cara. Kadang-kadang merendahkan orang ini dengan bermacam-macam cara, termasuklah cara sindiran, pujian, tapi sindir. Dia itu susah. Contoh,
tak pernah pakai gelang ke, tak pernah pakai apa. Tiba-tiba kita tengok ada gelang emas di tangan dia. Kita pun kata, pandai pakai gelang dah sekarang lah. Jadi nak puji ke nak hina? Itu tak boleh. Kalau kita tengok gelang dia tu, kita kata, cantik gelang awak ni. Tu orang panggil pujian. Tapi kalau ayah, pandai pakai gelang sekarang lah, itu hinaan. Hina tak boleh. Baju dia huduh, tak lawa. Kita kata cantik baju awak. Yang memang baju dia tu tak lawa sungguh, tak segak, tak cantik, tapi kita kata, cantik baju awak, dengan tujuan untuk menghina, juga ada kira yaskhar. Tak boleh sama sekali. Sebab apa? Kita tak boleh hina seseorang kerana orang tu ada maruah dia. Islam cukup menjaga maruah. Perkara yang dijaga oleh Islam, yang pertama akidah, itu memang dijaga. Dia panggil perkara ad-daruriyat, keturunan, nyawa, tak nak bunuh suka-suka, tak boleh. Keturunan, tak boleh nak berzina, menikah tak apa, harta tak boleh mencuri, termasuklah maruah. Maruah ada hukum bagi orang yang menjatuhkan maruah orang lain, termasuk menuduh orang lain melakukan kejahatan seperti berzina. Innal ladhina yarmuna al-muhsanati minan nisa summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang yang menuduh, baik lelaki itu perempuan, al-muhsanat, al-muhsanat min nisa, menuduh perempuan yang baik itu berzina, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dengan tidak dikemukakan 4 orang saksi yang adil, fajliduhum samanina jaldah, diratan orang yang menuduh itu dengan 80 kali sebatan. Kenapa menuduh orang lain dihukum dengan 80 kali sebatan? Kerana melibatkan maruah orang lain. Maka penghinaan kepada orang ni merupakan satu perkara yang menjatuhkan maruah dia. Tak boleh nak hina. Tu kita hina orang. Kita sendiri tidak boleh membuat perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita. Tak boleh. Orang kita panggil kena jaga air muka. Kena jaga air muka. Tak boleh menjatuhkan maruah kita. Oleh kerana itu, orang perempuan disuruh tutup aurat. Kerana apa? Menjaga maruah. Tutup aurat perempuan tak sama dengan tutup aurat lelaki. Kadar aurat perempuan tak sama dengan aurat lelaki. Pergaulan perempuan boleh bergaul tak sama dengan pergaulan lelaki. Ada benda yang lelaki boleh buat, ada benda yang perempuan tak boleh buat. Kerana itulah sunnatullah. Tuhan nak jadi begitu, supaya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah Ta'ala sebutlah Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki, rijal merupakan pemimpin kepada perempuan. Perempuan bukan hamba, tapi pemimpin. Kita menjadi pemimpin dia. Dia bukan hamba kita. Isteri kita ni bukan hamba kita. Kita jadi suami, kita bangga kadang-kadang, saya sejak menikah sampai kalau ni tak pernah lagi lepas pinggang walaupun sebiji. Bangga, nampak atas muka orang tahu. Bismillah. Semenjak saya menikah sampai sekarang ni, tak pernah lagi saya jemur baju. Kalau dia hidup jiran dalam kampung tu, kalau ada suami pergi jemur baju, payah tu tak? Dia bisik dengan kawan dia, takut bini.
Jadi kalau orang lelaki cuma baju dia kata takut bini. Kalau orang lelaki masak di dapur tu, takut bini. Tengok bini dia duduk goyang kaki, duduk pakai gincu hari-hari, duduk make up. Suami duduk masak dapur. Dia kata takut bini. Tu salah kefahaman. Rasulullah pernah ataupun tidak tolong Aisyah masak? Pernah. Rasulullah pernah tolong Aisyah di dapur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Aisyah ni terlalu letih, cari seorang hamba untuk Aisyah. Seorang hamba untuk Aisyah. Sebab apa? Tengok letih. Anak Nabi Fatimah, Sayyidina Ali tak nak cari hamba untuk dia. Lepas Rasulullah ajar kepada dia zikir tu yang masyhur, yang kita duk baca selalu. Ini menandakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan jenis aniaya perempuan. Tidak. Sebab tu saya kata Rasulullah ni, kita kata Rasulullah ni walaupun isteri dia ramai, kita tak dengar lagi komplain daripada isteri-isteri dia. Tak pernah dengar lagi ummahatil mu'minin, isteri-isteri Nabi ni, ibu-ibu kepada orang mukmin, tak pernah lagi dia komplain pasal Nabi berkenaan dengan di rumah. Tak pernah. Cuba kita tanya orang kahwin ramai, isteri 2, 3, 4, tanya isteri pertama, tanya dia, mana kak? Kita tanya, cik abang tak balik? Tak balik pun tak apa ustaz. Tak balik pun tak apa, balik pun tak apa, tak balik pun tak apa, hidup ada dia pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kata lagu tu mesti ada benda tak puas hati. Tanya hak nombor 2 pula, macam mana? Ustaz, sejak ada nombor 3 tu jarang-jarang balik kita nombor 2 ni. Dia dengan hak tu orang Filipina. Dah, kulit putih, kita hak gelak-gelak ni tak pandang kata. Maknanya ada benda tak puas hati. Isteri Rasulullah tak pernah sebut pun tak puas hati. Aisyah ke, Hafsah ke, Ummu Salamah ke, dan 2-3 orang lagi tak pernah pun sebut, saya tak puas hati Rasulullah ni duk balik rumah Aisyah. Tak. Kerana Rasulullah lah orang yang paling adil, menunjukkan bahawa orang barat yang mengatakan bahawa Rasulullah ini seorang yang membuatkan perempuan itu menderita adalah benda yang tidak betul, tidak tepat, dan tidak ada komplain daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik pada apa yang kita sebut ni. Selalu apabila kita merendahkan orang lain, bermakna kita nak angkat diri kita. Kita nak kata diri kita lebih. Dan orang yang kita rendahkan itu, kita nak kata dia tu tak lebih, kita hak lebih pada dia. Tu tujuan kita merendahkan orang. Kalau anak kita tu okey belaka. Kalau anak orang lain tu tak elok belaka. Kalau menantu hak kita sayang tu, Allah, berbuih mulut puji sampai nak jatuh gigi palsu. Duk puji menantu hak baik. Tapi kalau menantu hak kita tak sayang tu, macam-macam. Sikit garam letak salah sayur letak garam sikit pun masin. Masin ni tak boleh makan masa-masa darah tinggi. Menantu hak kita sayang tu letak selori garam, tak apa. Makan sampai berlalok mata-mata pun tak apa. Hak kita sayang. Tu nilaian kita. Kita merendahkan orang, kita tak sedar, sedangkan kita itu merendahkan diri kita sendiri. Macam mana? Baik. Asa ayyakuna khairan minhum. Boleh jadi, kata Allah, orang yang kamu rendahkan, yang kamu tertawakan itu lebih baik kamu daripada kamu sendiri. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Boleh jadi dia lebih baik. Mungkin orang yang kita rendahkan itu lebih baik di mata Allah berbanding kita. Dan Rasulullah cukup marah. Satu hari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud
radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dia ni kecil, sahabat Nabi yang kecil, bukan budak kecil, tubuh dia. Satu hari dia panjat pokok. Dia panjat pokok, sahabat duk tengok belakang, bila mari angin pokok tu bergoyang dengan dia. Sahabat dia bawa duk gelak. Tengok dia tutup. Mau tengok dia. Tengok dia gelak, dia tengok Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Baginda marah. Rasulullah kata kepada Ibnu Mas'ud, Rasulullah kata kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu akan jadi berat timbangan di hari akhirat. Kaki dia halus, dia tu tubuh kecil. Sehingga ada satu riwayat lagi, dalam peperangan Badar, tak silap dia Ibnu Mas'ud, kecil dia, tubuh rendang itu, dia naik atas Abu Jahal. Atau masa tu Abu Jahal mati dah. Mapuh lah Abu Jahal ni, tak sebut mati, tak sedap dah. Abu Jahal ni mapuh dah masa tu. Dia ambil apa ni, lembing tu, dia main hidung. Dia kata bangun. Main hidung kat batu. Dia tak buat luka, dia main hidung tu. So bangun. Itu ada riwayat. Jadi nak kata kecilnya dia. Lalu dia duduk atas tu, mari angin goyang, sahabat duk suka. Nabi kata jangan. Kaki dia tu yang kita tengok kecil tu akan ditimbang di hari akhirat, lebih berat di hari akhirat nak banding kaki, nak banding dengan orang lain. Begitu juga ada sahabat yang tak ada janggut. Sahabat tak ada janggut. Orang Arab ni dia janggut dia panjang. Nabi pun taruh janggut, sahabat janggut, ada hak tak ada janggut, pasal dia begitu. Jadi ada hak suka dia tak ada janggut ni. Ada orang tertawa pun Nabi tegur. Hatta Aisyah pernah sebut kepada isteri Nabi seorang lagi, bahawa yang rendah-rendah, yang pendek-pendek tu Aisyah kata gitu. Memang dia tubuh rendang sikit, yang tu rendah sikit. Nabi kata, Aisyah, perkataan kamu tadi kalau lempar dalam lautan itu, hitam semua lautan itu. Rasulullah sebut gitu pada Aisyah. Rasulullah terus tegur Abu Zar. Dia bergurau dengan Bilal, dia bergurau dengan Bilal. Dia kata, hei anak si hitam, dia kata. Rasulullah marah. Sebab Bilal dia kan hitam. Orang negro. Kira lah orang negro. Kita 3 gro. Dia 1, 2, 3, 4, 5 negro. Orang kata ne. 6 tu orang kata ne. Dah, negro. Kita 3 gro hitam. Tadi bergurau dengan Abu Zar. Bila bergurau dengan Abu Zar, begitu begini, keluar mulut perkataan kawan tu keluar. Rasulullah marah. Jangan kata begitu. Ini Rasulullah kata, ini adalah perkataan perangai orang jahiliyah. Halaka jahiliyah, Rasulullah kata. Perangai ni perangai orang jahiliyah, bukan perangai orang kita. Terus Rasulullah sebut pada sahabat tadi. Bermakna segala bentuk, orang sebut hari ni body shaming, dia panggil body shaming. Bahan Mak Saleh lah. Kalau kawan tu kurus, dia komplain dalam Facebook, dalam media, dia kata kurus macam cicak ke, gemuk macam badak ke. Ada akhta sekarang ni, boleh saman, orang kata begitu. Berapa puluh ribu kena bayar dah, setahun penjara tak silap enakmen dia tu. Memang kenalah. Agama kata tak boleh. Kerana yang kita sebut itu mungkin lebih baik, kita pun tak tahu siapa lebih baik. Nak tahu siapa lebih baik, siapa tidak baik, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi bila kita pun tak tahu benda yang baik ataupun tidak, orang yang kita kata, buat apa kita nak kata pada orang? Baik. Kemudian, wala nisa'um min nisa', Allah Ta'ala sambung lagi. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Allah Ta'ala sebut khusus untuk wanita pula.
Padahal tadi Allah Ta'ala sebut secara umum dah. Kalau nak faham, faham lah. Lelaki wanita dah tadi Tuhan sebut tu, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minkum. Tapi Allah Ta'ala sambung, wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Dan jangan perempuan itu melakukan perkara ini kepada perempuan yang lain, merendahkan perempuan lain. Sebab apa? Ulama tafsir kata kerana wanita yang banyak melakukan perkara ini. Dia duduk sembang-sembang saya saja, duduk sambil tunggu main ikan tu mari. Hampa nak tahu dia kata. Wah, dia buka tu habis. Duk bungkus ketupat orang panggil. Duk ngumpat lah. Nah, 2-3 beguni juga sehari. Baru sudah sembahyang subuh, sambil-sambil nak balik di rumah tu jumpa kawan. Sudah ada berita baru. Dia kata apa? Tak tahu lagi ke? Dia buat kita tak ada. Nabi sebut pada kita, sebaik-baik mukmin mereka yang tidak ambil tahu benda yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Kadang-kadang mulut kita ni kadang-kadang kenduri ni mesti orang kenduri. Hari Sabtu pergi kenduri, tengok pengantin perempuan, ya Allah cantik, segak. Tengok orang lelaki tu, Allah dah lah rendah, kita kata gelap sikit pula tu. Kita duk makan gulai kawah apa, kita pun tunjuk ke pengantin lah. Dia pun bisik, daging tu ada dalam mulut lagi. Dia kata, oh, boleh berkenan dengan suami tu. Kalau aku tak lah, dia kata. Dia boleh kata begitu, padahal tak ada kena-mengena pun dengan dia. Kawan tu menikah dengan kawan tu bukan ambil duit dia pun, tak ambil duit dia pun, tapi dia boleh sebut begitu. Nampak ni? Dia boleh sebut begitu. Tak padan dia kata. Satu kenduri, habis pahala satu hari. Esok hari Ahad pula pergi pula kenduri. Kena perempuan tinggi macam zirafah, laki rendah, duk ambil gambar 2 orang atas pelamin. Nah, kita tak bunyi mulut pun, kita tunjuk pada kawan kita, jeling. Seorang rendah, seorang tinggi. Dah ustaz kata mengumpat tak boleh, dia buat ke tangan, sama dia pacik sama. Tunjuk gaya pun sama je, tak kira. Allah Ta'ala khususkan ayat ni kepada perempuan. Kalau ayat mencuri, Allah Ta'ala mulakan dengan lelaki, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Kalau ayat berzina, Allah Ta'ala mulakan dengan perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Pelik juga. Dalam Quran ada ayat mencuri, as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, dipotong tangan kedua mereka. Kalau bab zina, Allah Ta'ala mulakan dengan perempuan, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Kenapa tidak disebut penzina lelaki dulu? Sama dengan pencuri lelaki. Ulama kita dia kaji benda ni. Kadang hak mencuri ni ramai lelaki, naik rumah orang, pecah rumah orang, pecah kedai orang, samun orang, jarang-jarang dengan orang perempuan. Buat kerja begitu. Tapi kalau menyebabkan penzinaan, mula dengan orang perempuan, sebab bermula dengan tak tutup aurat dulu. Kalau dia tutup aurat dengan baik, orang tak jeling pun dia. Payah sikit lah orang nak jeling dia kalau tutup aurat dengan baik. Pakai make up pun tak tebal mana. Ni ada tutup aurat okey dah, tu dia make up pula, ya Allah, tebal-tebal ni. Bedak di muka. Kening pula ni, cukur kening pula. Ambil pensel 2B pula duduk gitu. Nampak ni? Tu. Angkat kening situ sikit, angkat lepas tu hidung ni sini merah, sini pink, mulut pula merah pula. Lembu tengok bergeram. Nampak ni? Dia panggil tabarruj. Tabarruj makna berlebih-lebihan. Benda tu boleh sebenarnya, tapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan.
Mestilah orang perempuan ni nak letak sikit bedak-bedak di muka, bedak sejuk ke apa ke tak? Mestilah, tapi berlebihan sangat. Sampai tebal, sampai tak nampak rupa. Hidung hak tak berapa mancung ni, dia boleh make up hidung macam boleh mancung, nampak jauh-jauh macam boleh sakut baju. Tengok dekat tu, tak mancung pun. Dia punya make up dia tu. Hak tua-tua makcik boleh jadi muda. Makcik umur berapa? 50 boleh jadi make up jadi 30 boleh. Bagi belajarlah make up depan suami. Ni duk pakai bedak kulit rambai tu. Nah, depan suami. Dulu pakai juga bedak-bedak lain, ni pakai bedak-bedak tu. Nasib baik bedak kulit rambai tu zaman dulu tu. Kalau dia rendamnya berah 15 hari, ditumbuk berah tu letak di muka, bau macam tak kucing. Suami mana nak sayang, nampak ni? Bukan orang sini, orang tempat lain. Jadi asa ayyakuna khairan minhun wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Begitu juga Allah Ta'ala sebut, boleh jadi orang yang direndahkan perempuan itu lebih baik daripada kamu. Kenapa benda ni tak boleh buat? Kerana dia boleh menyebabkan perasaan seseorang terguris. Dan yang paling teruk lagi, ayatnya juga termasuk orang panggil tak boleh bully orang. Bully, tahu bully? Tak boleh kata orang macam budak-budak duk buat di sekolah tu, bully kawan tu, bully kawan ni, sampai kita dengar orang yang dibully tu sampai tahap bunuh diri kerana tak tahan. Dibuli hari-hari, dikata hari-hari, dia suruh baju hari-hari, kawan tu jenis lembab sikit kawan tu. Dia suruh kawan tu buat tu, dia suruh kawan tu buat ni, sampai bunuh diri. Berapa kes ditangkap budak-budak sekolah, dibicara di bawah mahkamah juvana oleh kerana dia buat, kawan dia tu dia buat macam hamba dia suruh basuh baju apa semua. Balik jadi senyap, mak ayah tanya pun tak apa nak makan, duduk dalam bilik. Bila balik di rumah, last sekali saya sedar gantung diri di sekolah, bunuh diri. Islam melarang daripada peringkat awal lagi dalam soal perasaan manusia. Baik. Islam betul-betul menjaga perasaan. Betul-betul saya sebut menjaga perasaan. Hidup berjiran contoh, tak boleh menyakiti perasaan jiran. Betul, tak ada sakit perasaan jiran, tak boleh. Kalau kita nak bakar sampah rumah kita, tengoklah masa-masa jiran tak jemur baju. Ni jiran duduk jemur baju, siap-siap kita pun duduk nyala api, habis bawa asap api baju dia. Kadang-kadang dia tu cepat-cepat angkat, kena basuh balik, kena jemur balik. Mana bawa asap baju dia, payah nak tanggal bawa asap ni dah. Rasulullah kata tak masuk syurga orang yang menyakiti jiran. Tak masuk syurga juga orang yang tidur lena dalam keadaan jirannya lapar. Tak masuk syurga. Jiran tak makan apa, susah dia, anak dia pun susah, anak pun ramai. Kita ikan tenggiri, ikan cencaru, macam-macam, ayam, daging, sedap makan, tidur pun sedap. Jiran lapar tak makan, tak boleh. Sebab tu saya kata Islam betul-betul menjaga hak orang lain, jangan disakiti orang lain. Termasuklah dengan perkataan, dengan lidah. Kata pada orang satu perkataan yang menyebabkan kawan tu terasa, amatlah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amat berdosa. Sama ada orang tu dekat dengan kita, ke orang tu jauh dengan kita, ke ataupun orang tu isteri kita, ataupun suami kita. Biasanya suami isteri mudah terasa. Ada syaitan khas yang duduk di antara suami isteri itu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutlah tugas dia dalam ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila al-mamlakaini bi Babil Harut wa Marut. Apa ayat belakang tu? Sampailah Allah Ta'ala kata al-farqu bainal mar'i wa zawjih. Tugas syaitan ini, dia akan memisahkan di antara bainal mar'i wa zawjih, di antara suami dan isteri. Memang ada syaitan yang khas. Disebutlah hadis Nabi SAW bahawa syaitan itu dia kembali kepada ketua dia
Bila ketua dia tanya, apa yang kamu dapat buat pada hari ini? Oh, dia kata, aku begitu gembira kerana aku dapat pisahkan lelaki, isteri dan suami. Syaitan berteriak, suka sangat-sangat bila dia dapat memisahkan di antara suami dan juga isteri. Kadang-kadang perpisahan, penceraian ini membawa kepada penyelesaian masalah. Sebab tu talak ni ada satu, ada dua, ada tiga. Rujuk ni ada satu, ada dua kali. Kali ketiga tercerai, tak boleh rujuk dah. Sebab apa? Sebab itu semua penyelesaian masalah. Itu semua cara nak selesai masalah kita. Penceraian kadang-kadang dia bukan satu penghinaan. Kita tak tahu dia hidup dengan isteri dia hidup dengan suami dia macam mana, kita tak tahu. Kita jangan ulah banyak-banyak. Dia hidup dua tu kita tak tahu. Kita boleh ulas, kita kata, Allah, isteri segak lagu tu, boleh cerai ya Allah. Kalau aku tak cerai, dia kata. Kita kata wajib nah. Tapi dia duduk dengan isteri dia tu, kita tak tahu jadi macam mana. Sebab tu Nabi sebut balik pada tadi tu, sebaik-baik mukmin yang tidak sebut, tidak ambil tahu perkara tak ada kena-mena dengan dia. Apabila anak-anak kita bergaduh di antara suami isteri, dia menantu kita, ni anak kita. Tugas kita sebagai pendamai, bukan pembakar api. Pendamaian kena berlaku. Kita ni tugas sebagai pendamai, orang tengah. Katakanlah bercerailah anak kita dengan menantu kita, habis sampai kita pun bercerai juga. Dengan besan kita hendak baik selama ni pun bercerai juga. Padahal dia hak bercerai, patutnya tak putus silaturahim, sama-sama besan. Nampak ni? Sama-sama besan ni sepatutnya tak putus silaturahim lah. Walaupun anak kita yang bercerai, habis jadi putus. Masalah dia dua orang, habis jadi heret. Oh, sebab tu saya sebut tadi syaitan dia suka sangat. Dia pegang punca dia tu, dia pegang. Punca dia mana? Ha ni, suami bergaduh dengan isteri. Lepas bergaduh tu, habis apa lain semua cerai berat. Besan sama besan bergaduh. Dulu aku nak bina anakmu, aku dah agak dah anakmu begini. Dulu sekawin bukan main, habis kebal 3-4 ekor sembelih. Ya? Ha ni kerja syaitan duk tipu kita hari-hari. Setakat anak kita sudahlah bercerai, kita jangan putus silaturahim. Jadi kita kena fikir benda ni tuan-tuan, sebab benda itulah yang berlaku di kalangan kita. Baik. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Tengok Tuhan sebut, jangan cari kelemahan diri sendiri, atau jangan cela diri sendiri. Allah Ta'ala tak kata kepada orang lain, tapi Allah Ta'ala kata kepada diri sendiri. Sedangkan ayat tadi jangan kata pada orang lain, tapi kenapa Allah Ta'ala kata jangan kata ke diri sendiri? Kenapa? Jawapan dia, kalimah wala talmizu ni dia bermaksud kita cari kelemahan seseorang untuk luahkan ataupun hebohkan kelemahan itu. Dengan cara ni dia boleh hilangkan semangat mereka. Allah Ta'ala larang perkara begini. Firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah Ta'ala larang kita cela diri kita sendiri kerana orang lain pun adalah cerminan diri kita. Baik, kalau kita cela, kita rendahkan orang lain, itu juga termasuk mengutuk diri kita sendiri. Ni gambaran Tuhan bagi. Mencela orang lain ibarat mencela diri sendiri. Sebab apa? Kamu dengan dia sama-sama Muslim. Kamu dengan dia sama-sama ada sifat manusiawi, sifat kemanusiaan. Tak mahu dizalimi, tak mahu orang kata, tak mahu orang buat macam-macam. Dia juga manusia, sama macam kamu. Dan dia juga Muslim, sama macam kamu. Islam, sama macam kamu. Dia ada hak dia. Lalu kamu kata pada dia tu ibarat kamu kata ke diri kamu sendiri.
Kita kata ke adik-beradik kita macam kita kata ke diri kita sendiri, sebab adik-beradik kita. Kita kata pada mak ayah kita macam kita kata diri kita sendiri, sebab keluarga kita. Kita kata ke anak kita, kita kata ke diri kita sendiri. Sebab apa? Kamu hak beranak, kamu hak tak reti ajar anak, sebab tu anak kamu jadi begini. Bermakna kita kata orang lain adalah kita cerminan diri kita sebenarnya. Macam mana diri kita? Bila kita luahkan satu benda yang berbentuk keaiban yang tak patut untuk kita dedah, tak patut untuk kita sebut, bermakna orang boleh nampak kita dia ni tak boleh simpan rahsia ni. Nampak? Cerminan untuk diri kita sendiri. Dia ni tak boleh tengok. Sebab orang nilai kita melalui percakapan kita. Sebab tu Islam kata ayat ni, wala talmizu anfusakum. Satu, wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Jangan bagi nama mengejek mereka. Tengok Allah Ta'ala sebut dua, tanabazu bil alqab. Sebab apa? Kalimah nabaza ni biasanya digunakan untuk sifat buruk, tapi kalimah alqab asal daripada perkataan laqab, selalunya digunakan untuk nama yang baik. Macam mana tu tuan-tuan? Allah gabungkan dua dalam ni. Digabungkan dua. Maknanya kita gelarkan orang dengan gelaran yang buruk tak boleh. Yang kedua, kita gelarkan orang dengan gelaran yang baik tapi maksud dia buruk. Macam mana tu? Dia tu tak apa cerdik, tapi dia kata cerdik dia tu. Kita kata dia tu buat kerja bodoh, kata buat kerja bodoh. Kita kata alah dia ni cerdik sungguh. Hakikatnya kita puji tu, kita melakapkan dia, kita panggil, puji dia, tapi tujuan untuk menghina. Tujuan untuk menghina. Pujian dengan tujuan untuk menghina pun tidak boleh. Sebab tu dia sebut dua, wala tanabazu, memanggil gelaran yang buruk, bil alqab, dan juga gelaran yang baik yang membawa maksud buruk. Kecuali gelaran itu disukai oleh orang yang mendengar itu, tuan dia itu. Abu Hurairah, bapak kucing, Nabi panggil lah gelaran, tapi itu dia panggil laqab. Maknanya benda yang Allah suka dia panggil laqab. Laqab tadilah bil alqab, laqaba. Tanabazu, panggilan orang tak suka. Biasa Arab ni ada laqab dia, ada panggilan yang orang panggil dia kenal. Macam Abu Hurairah, orang kenal dia siapa dia. Nama dia Abdul Rahman, nama dia panggil Abu Hurairah. Gelaran dia. Kalau orang Perlis saya tak tahulah. Kalau orang Kelantan, kalau hak pera beruk tu dia panggil Pok Mak beruk. Pok Mak mana? Ada lah Pok Mak tu. Hak pera binatang tu. Pok Mak mana dah? Pelihara lembu tu. Dah, tu Pok Mak beruk tu. Faham. Masalah Pok Mak tu dia marah ke tak orang panggil dia Pok Mak beruk? Dia tak marah. Kalau dia tak marah tak apa. Sebab memang gelaran dia. Nampak ni? Kalau dia marah, mau jangan main beruk-beruk gitu. Dia kata, dia marah, dia tak bagi, tak boleh panggil. Sebab dia tak bagi. Ataupun kita tak sebut, kita mengisyaratkan ke Kak Ayah kita kata, "Pak mana tu? Makcik hak depan tu, dia jual nasi lemak tu." Kita tak kata hak pendek-pendek tu. Kita kata hak. Kita tunjuk hak. Pun membawa kepada gelaran. Cukup kita kata kedai nasi lemak depan tu, cukup lah, dia carilah orang macam mana pun. Kita boleh sebut setakat tu. Ada orang kata tak boleh ustaz, kalau tak sebut nama tu orang tak kenal. Tak boleh sebut nama, memang tak boleh. Orang nak kenal tak kenal dia punya pasal lah, kerja dia. Tapi nak gelarkan kepada dia tu tak boleh. Saya masuk dalam kampung, kita cari nama Pak Man. Pak Man mana? Pak Man. Pak Man mana?
Pak Man yang tu lah, yang duduk tepi rumah tu, cukup lah kata gitu lah. Sebab Pak Man ni banyak nama lah kampung, nama Pak Man dah. Ada Pak Man yang mana? Pak Man yang tu hak mana? Ada hak jalan sengit-sengit sikit. Tu habis. Itu telah dia kira menggelarkan dia. Walaupun dia jalan sengit tu, dia kata kita tak gelar dia ustaz, tapi dia jalan sengit sungguh, orang gelar lah tu. Sebab tu orang dia tak suka. Yalah kan, untuk orang tahu, lebih baik sebut rumah dia. Ada rumah dia ada pokok ketapang, so rumah dia ada orang pera kambing ke, rumah dia orang pera lembu, orang pera ikan, kolam ikan tengah rumah dia. Tu lebih baik lagi daripada kita melakokkan dia, kita menggelarkan dia dengan gelaran yang tidak baik. Tak boleh, Allah Ta'ala marah. Ni larangan dia. Tapi orang kita duk sebut hari-hari benda tu kadang-kadang. Kadang-kadang rasa macam tak berdosa. Nabi tanya sahabat, Nabi tanya sahabat semua, kamu tahu siapa yang muflis? Kamu tahu siapa yang muflis? Orang muflis. Sahabat kata, al-muflis lam yurithu dina wala dirham. Orang tidak ada harta, Rasulullah tidak ada duit, tidak harta, tu orang muflis. Setelah kata ada orang muflis, dia semayang, dia puasa, dia buat amal ibadah. Wasyatama hadha, dia caci kawan tu, dia keji kawan tu, dia perendah kawan tu, dia kata kawan ni. Akhirat dia muflis. Akhirat di depan Allah Ta'ala nak ambil bukti amalan ada, tapi semua dakwah merah. Kalau budak-budak sekolah ni, kalau cikgu nak tanda kertas exam dia, kertas periksa dia tu dengan dakwah merah, bertulis markah budak dengan dakwah merah, dekat buku rekod ke dakwah merah tu, mana tak lulus tu, tak boleh masuk universiti lah kalau dakwah merah. Dakwah merah akhirat ni, akhirat maknanya tak boleh masuk syurga Allah. Dan orang yang kita sakiti dengan perkataan di atas muka dunia akan dipanggil di hadapan Allah di hari akhirat bersama dengan kita, bersama dengan kita. Ada orang yang kaki dia nak melangkah masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tanya ramai-ramai, kamu ramai-ramai ni siapa tak puas hati kawan ni? Marilah kawan tu, kalau tak puas hati, ya Rasulullah dia ni begini, ya Allah dia ni begini, duduk cerita. Nak bayar macam mana? Nak bayar macam mana? Ambil pahala kawan ni, tak atas kawan ni. Kalau salah, ambil pahala kawan ni, tak atas kawan tu. Ambil dosa kawan tu, letak atas kawan. Kawan ni dapat pahala, dosa yang orang ni dapat pahala ni, letak atas tu. Sihat kena ambil pahala, walaupun selangkah lagi nak masuk syurga, dihumban ke neraka Allah Ta'ala dengan sebab tak jaga lisan. Nabi SAW sebut, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, orang Islam akan terselamat dengan Islam yang lain apabila dijaga dua perkara, lisanihi, lidahnya, wa yadihi, dan tangannya. Lidah dengan tangan. Apa makna tangan? Dia ada kuasa. Ada ulama kata dia ada kuasa. Kuasa ni, tangan ni masuk benda yang kita buat kerja. Dia ada kuasa. Dia boleh tanda tangan kertas tu, dia boleh luluh kawan tu, dia boleh luluh kawan ni. Tetapi dia buat dengan tidak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak tolong orang Muslim, tapi nak menganiaya sama-sama Islam. Al-muslimu man salima muslim. Orang Islam yang lain akan terselamat kalau dia jaga kuasa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dan juga lisanihi, lidah dia. Lidah dia, jaga lidah ni mana apa? Jangan kata pada orang, jangan sebut pada orang benda tak baik, jangan hina orang dengan penghinaan, tak boleh. Allahu Akbar. Dan banyaklah dosa manusia ni asbab daripada lidah. Banyak. Kita tak minta maaf dengan kawan tu, kita tetap tak boleh masuk syurga. Kena bercara akhirat. Jadi kalau kita nak minta maaf dengan dia tu,
kita kena kata, saya minta maaf lah, ada salah silap saya, ada kira maaf lah tu, walaupun kita tak sebut dosa kita tu. Sebab kalau kita sebut dosa kita tu, dia putus silaturahim pula. Minta maaf lah saya duk kata kawak gini. Dia kata hak maaf tu maaf, hak menampak tu menampak lah kata. Nah, maka terjadinya pergaduhan. Dia duk tengah angin, kawan kata ke dia tak boleh, kita duk kata ke dia sungguh. Jadi kita cukup minta maaf lah, ada apa salah-salah saya. Tu niat minta maaf. Semua dosa dengan manusia akan dikira di hadapan Allah. Dosa dengan Allah Ta'ala ni, kalau manusia mati dia kata tidak bertaubat, Tuhan kira lah. Tapi Allah Ta'ala boleh ampun dosa manusia ni dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dengan satu perkara yang Allah Ta'ala betul-betul berkenan di atas dia buat satu perkara tu, Allah Ta'ala boleh ambil dia masuk surga. Seorang perempuan yang bari, yang jahat, berminum kepada anjing yang kelaparan, Tuhan berkenal sungguh dengan apa yang dia buat. Dia buat dengan ikhlas, dengan tidak ada pujian orang lain, dengan tidak ada mengharapkan benda lain, mengharapkan hanya semata-mata beri keikhlasan dia. Allah Ta'ala beri dia masuk syurga. Allah Ta'ala beri dia masuk syurga. Ni nak beritahu rahmat Allah SWT. Itu dosa dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia ni kena selesai dengan manusia. Dan kita baca larangan ini termasuk dosa dengan manusia. Dan kalau kita tak suka, kita boleh cakap tak suka dengan gelaran yang orang beri pada kita tu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu disebut di sini, satu riwayat telah diturunkan kepada kami Bani Salamah, iaitu di kalangan kaum Ansar, suatu ayat. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Ayat inilah, la yaskhar qauman min qaumin. Nabi datang kepada kami dan lelaki daripada kalangan kami biasanya memiliki 2 ataupun 3 nama. Terkadang Nabi memanggil dengan nama-nama itu, tetapi dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia marah dipanggil dengan nama itu. Maka turunlah ayat ini, jangan kamu memanggil gelaran dengan gelaran yang buruk. Nabi kadang-kadang dia bukan sengaja nak panggil, tapi ada juga kawan tu tak berapa suka dengan panggilan tu, maka Nabi pun tak panggil lah. Nabi minta maaf lah dengan dia. Nak beritahu begitu sekali halus Quran menjaga hubungan kita sesama manusia. Kalau kita nak menggelarkan kepada orang tu, dia tu suka tak dengan gelaran tu? Itu nombor satu. Kita kena tanya dia, orang duk panggil awak gelaran ni, awak suka tak gelaran? Saya takut tersilap saya kata lah dengan gelaran. Dia kata saya tak suka gelaran tu. Tak boleh panggil. Tak boleh panggil. Macam tak dia lah, macam Pok Mak Beruk tadi tu. Dia kata terserah panggil Pok Mak Beruk lah, panggil Pok Mak lain, Pok Mak Mangki ke. Tak sedap panggil Pok Mak Beruk lah. Dia kata tak panggil lah kita. Sebab apa? Dia tak suka. Tu jenis dia, jenis gelaran. Yang mana ada orang yang dia suka gelaran tu tak baik mana pun, tapi tak apa saya tak kisah panggil lah. Kalau tak panggil tu orang tak kenal. Dia kata tak apa, kita boleh panggil gelaran tu. Baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Allah, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Allah Ta'ala memberi gelaran yang buruk, memberi gelaran yang buruk kepada orang lain, itu menjadikan pelakunya, pembuat, orang yang panggil dengan gelaran yang buruk itu sebagai orang fasik selepas beriman. Allahu Akbar. Fasik ni maknanya mengoyok, macam ketah kita koyok ketah tu. Tu dia panggil fasik. Macam pisang. Kita nak makan pisang tu, kita kena koyok kulit pisang tu tak? Kita buang dulu, tu orang panggil kerja mengoyok kulit tu, orang panggil fasaqah. Fasik maknanya orang yang koyok Islam yang ada pada tubuh dia. Islam ni benda kemah dalam tubuh kita ni, ada koyok. Kalau nafaqah maknanya orang yang bermuka-muka. Kalau kafara, kufur, maknanya kufur ni maknanya kita kambuh sesuatu. Tak mau bagi bau. Contoh, kalau kucing tu mati, kita ambil kucing tak lubang, kita kambus. Tak mau bagi bau. Orang yang kafir disebut sebagai kafir kerana dia kambuh Islam tu, tak mau bagi Islam tu bercahaya. Tapi Allah Ta'ala janji bahawa Islam itu tetap akan bercahaya. Tapi usaha dia nak kambuh habis segala hukum Islam, peraturan Islam, semua dia kambuh semua sekali.
Dia tak mau bagi nampak Islam tu elok, tak mau bagi nampak Islam tu indah, tu kerja orang kafir. Ni fasik. Dia mengoyak agama yang ada pada tubuh dia. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Mana-mana orang yang tidak mati lah keadaan tidak bertaubat, maka dia itu adalah orang yang zalim, kata Allah. Dia zalim diri dia sendiri, menyebabkan dia masuk neraka. Dia zalim kepada orang lain, dia menyakiti orang lain. Mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah kuliah kita, sekali lagi kita akan sebut berkenaan bab yang kedua, itu bab Al-Quran. Bab yang kedua itu bab Al-Quran. Apakah larangan-larangan dalam Al-Quran? Larangan kita ingkar pada Al-Quran, larangan kita mencaci Al-Quran, larangan kita mengubah ayat Quran, larangan kita ragu-ragu terhadap Quran. Semua berkenaan dengan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Minta Allah Subhanahu wa taala beri ilmu kepada kita malam ni dan melapangkan dada kita. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala